Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan inayah Tuhan, sehingga hari ini, masa ini, saat ini, masih lagi kita diberikan nikmat bernafas, masih lagi dikurniakan nikmat kesihatan untuk hadir ke majlis-majlis ilmu yang mana Nabi Muhammad SAW menyebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu menjadi satu kewajipan. Ala Buddha, bila kewajipan benda yang nak kena laku, kalau tak laku berdosa. Ma yusabu ala fa'ilihi wa yuqaqabu ala tarkihi. Perkara yang diberi pahala di atas kita melakukan dia, wa yuqaqabu ala tarkihi, dan disiksa di atas meninggalkan perkara tersebut. Ini nak menceritakan faridah, kefarduan, satu kewajipan menuntut ilmu, bukan benda yang nak ikut mood ataupun semangat-semangat nak mengaji, tidak. Selagi mana hidup, selagi itulah kita kena menuntut ilmu. Ilmu yang dikhitabkan oleh Rasulullah SAW, yakni ilmu yang bangsa Al-Quran, ilmu syara', ilmu yang membetuli kehidupan manusia di atas muka bumi, insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur dalam ramai-ramai kita dalam masyarakat, sebenarnya Allah Ta'ala memilih kita untuk hadir ke majlis seumpama ini. Itu yang kena nak syukur. Sebab ramai dalam masyarakat kita, tetapi Tuhan menilai, Tuhan memilih kita untuk hadir ke majlis ilmu, satu kewajipan. Dan insya-Allah kita akan bacakan surah yang kita baca hari itu bulan lepas ke 2 bulan lepas, surah Al-Fatihah bulan lepas. Bulan ni masuk ke surah Al-Nas, surah manusia, tentang manusia. Jadi berbalik kepada kewajipan menuntut ilmu, sebenarnya belajar Al-Quran itu fardu ain. Belajar Al-Quran ialah fardu ain. Bila fardu ain, wajib di atas setiap kepala, setiap mata kepala itu wajib. Kalau tak mengaji, hukum dia berdosa, sebab hidup dalam kejahilan. Belajar Al-Quran dibahaskan dalam ilmu mantik, wajib. Manakala belajar tafsir, fardu kifayah. Satu kampung dalam masyarakat tidak ada orang yang mengajar ilmu tafsir, tak ada anak kampung, anak masyarakat yang mengaji ilmu tafsir, satu kampung menanggung dosa. Jadi memandangkan hakikat itulah, kita ambil peluang baca tafsir yang kita dah bacakan hari itu. InsyaAllah kita sambung kepada surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi
yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas, surah manusia. Surah An-Nas, surah manusia, iaitu surah ke-114 dan mengandungi 6 ayat daripada jenis Makkiyah. Jenis Makkiyah, kena faham istilah-istilah Makkiyah, Madaniyah. Saya hidup kata surah Makkiyah pula, bukan Makki. Makkiyah itu ditelakkan kepada bumi Mekah. Surah ini diturunkan di Makkah. Makkiyah diturunkan selepas turunnya surah Al-Falaq. Ada sebab. Bila kita baca tafsir, kita kena belajar asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat kena tahu. Bila kita mengajar tafsir dan menuntut ilmu tafsir, kena tahu sebab-sebab asbabun nuzul. Kenapa surah ini diturunkan, nanti dia akan ceritakan. Kalau tak sempat nak cerita malam ni, sambung pada kuliah bulan hadapan lah. Kuliah pun sebulan sekali, kadang-kadang miss 2 bulan pergi ya. Surah An-Nas, surah manusia. Dan surah ini juga dinamakan surah kedua Al-Ma'uzatain. Surah Al-Ma'uzatain, yakni manusia itu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dalam panjang lebar di Al-Ma'uzatain, 2 surah minta perlindungan. Satu surah An-Nas, yang keduanya surah Al-Falaq. Diceritakan ketika mana Nabi disihirkan oleh orang Yahudi, dalam keadaan Nabi sakit yang teramat sangat. Turunlah surah ni. Asbabun nuzul dia begitulah. Nanti diceritakanlah dalam surah Al-Falaq. Nabi minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekurang-kurangnya dia ringankan rasa sakit Nabi. Sampai kan Nabi ceritakan masa sihir yang kena pada Nabi itu, dia berdiri seolah-olah nak jatuh. Kuatnya sihir itu. Nanti dia akan cerita. Tapi bukan malam ni lah. Al-Falaq nanti. Malam ni dia cerita tentang manusia. Bila kita cerita tentang surah An-Nas, kita kena menoleh kepada bab kejadian manusia. Surah An-Nas, satu surah yang nak menceritakan keadaan manusia, apa yang ada dalam jiwa manusia. Bila sebut soal lembaga yang bernama manusia, kita ni ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia, mesti kena pergi kepada bab kejadian Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Quran mengajar, Al-Quran memberitahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan jadikan khalifah, pemimpin, pengurus di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Berkata sekalian mereka itu malaikat kepada Tuhan, kenapa kamu nak jadikan golongan ini sebagai pentadbir di atas muka bumi, sedangkan manusia ini yang sifatnya terkenal dengan kacau bilau, pembunuhan, pemberontakan, pertumpahan darah, bergaduh sesama sendiri. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini makhluk yang mensucikan kamu Tuhan sejak dari kejadian sampai hari kiamat. Malaikat mempersoalkan begitu masa terciptanya lembaga Adam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan jawab, sesungguhnya aku, kata Tuhan, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Malaikat satu makhluk yang diciptakan Allah untuk mengabdikan diri sejak daripada mula kejadian sampai ke hari kiamat, tidak pernah derhaka kepada Tuhan. Bila Tuhan kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu, kunci bagi persoalan. Tak tanyalah
patuhnya malaikat ni dengan perintah Tuhan sampai tahap macam tu sekali. Bila macam tu, tidak ada persoalan lagi. Ini malaikat, martabat suci, darjat suci. Bila aku ciptakan manusia dan siap lembaga manusia ni, kamu disuruh sujud pula. Bayangkan satu makhluk yang tak pernah ada dosa, yang selama hidup sampai ke hari kiamat, sucikan Tuhan pun kena sujud dengan manusia. Hebat ciptaan manusia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Di ketika mana kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada manusia yang aku ciptakan ini, yang bernama Adam. Fasajadu, sujudlah sekalian mereka itu malaikat. Malaikat sujud kepada manusia. Illa iblis, malaikat iblis. Iblis tak sujud. Sebab, ada sebab. Ada sebab kenapa iblis tak mau sujud kepada manusia. Sedangkan usjudu kalimah fi'il amar, disuruh dia sujud. Tuhan perintahkan sujud sekalian makhluk di langit. Raja bagi segala malaikat, Raja Iblis, minta sujud kepada manusia. No, not that ever happen. Tak ada sebab kenapa nak sujud kat orang ni, manusia. Qala asjudu liman khalaqta tina. Pasal apa aku nak kena sujud pada satu lembaga yang dijadikan tina, daripada tanah yang diadun, sedangkan aku, kata iblis, dijadikan daripada api. Kejadian aku pun dah mulia, kedudukan aku martabat yang tinggi, guru bagi segala malaikat di langit. Ini jawapan Raja Iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bapa segala kufur, bapa segala kejahatan, bapa segala kesombongan. Keluar engkau daripada syurga. Keluar engkau daripada syurga. Iblis disingkirkan daripada syurga kerana satu makhluk ini sahaja, manusia. Kerana manusia lah Raja Iblis, guru bagi segala malaikat, tersingkir daripada syurga. Sedangkan Azazil di ketika itu kedudukannya tinggi. Kerana satu orang ni, satu ciptaan ni, tersingkir dia daripada syurga. Dendam yang tidak ada kesudahan sampai hari kiamat. Mutabaqah dengan surah yang kita akan baca di surah An-Nas. Sebab itu bila baca surah An-Nas, kena buka pada bab kejadian Adam. Ini Iblis diciptakan manusia. Kerana tercipta manusia lah, tidak ada tempat bagi dia di dalam syurga. Dan diceritakan di dalam Al-Quran, dalam kisah ada lebar lah. Jadi kita ringkaskan sebab masa pun tak panjang. Terus kita masuk dalam surah An-Nas yang kita akan baca di surah manusia. Ini surah kita, Tuhan turunkan untuk kita. Bukan kata surah lain pun Tuhan tak turunkan untuk kita. Makna kata dikhususkan kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita sudah sedia maklum Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita terangkan kuliah kita yang lepas. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Secara umumnya begitulah. Kalau kita nak hurai dari segi kaedahnya begitu begini, panjanglah ceritanya. Ba harfun jari, ismi mudhaf. Jadi panjang cerita. Kefahaman kita cukup takat macam tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul a'udzu birabbin nas.
Qul a'udzu birabbin nas. Katakan olehmu wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah pemelihara manusia. Katakan olehmu wahai Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad kata tu, kita pun kena katalah, minta berlindung. Bukan Nabi Muhammad SAW yang kata. Turunkan ayat itu, al-ibratu bil umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-Quran kaedah dia begitu. Dia bukan diturunkan kepada khusus sebab itu saja. Pedomannya untuk semua manusia. Ini hebatnya Al-Quran. Nak faham macam tu. Sebab apa? Tersentuh sikit. Bab tafsir ni, kadang-kadang tu, kalau kita baca sendiri, payah nak faham. Sebab dia satu majas, satu sastra yang paling tinggi di alam maya. Ciptaan Tuhan, tidak ada siapa pun boleh melawan bahasa Al-Quran. Jadi bahasa yang tinggi, bahasa yang hebat tidak boleh difahami dengan akal yang biasa. Nak kena ada ilmu, pengetahuan, kunci-kunci untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu gunanya ilmu. Itu yang kadang-kadang baca tafsir jadi yang bukan-bukan tu. Allah bertempat duduk atas arash, macam-macam orang boleh menghukum. Allah ada tangan. Sebab zahir ayat memang begitu. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah mengatasi tangan-tangan kamu. Sudah Tuhan bertempat ada tangan pula. Jadi macam-macam dunia hari ini. Tidak ada ilmu. Rosaklah dia ini. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang inginkan dunia, dia kena ada ilmu. Barang siapa yang inginkan akhirat, dia kena ada ilmu. Barang siapa yang inginkan kedua-duanya, dia kena ada ilmu. Menunjukkan ilmu itu penting. Ini pun berkaitan dengan surah yang kita akan baca. Katakan, ya Muhammad, aku berlindung dengan Allah pemelihara manusia. Dikhaskan dengan sebutan Anas atau manusia di sini. Biarpun bukan manusia sahaja kan yang Tuhan jadikan. Peliklah pula, kenapa Tuhan manusia? Tuhan tak jadikan benda lain ke? Tidak. Dikhaskan dengan Anas ataupun manusia. Biarpun bukan manusia sahaja yang diciptakan oleh Allah, memandangkan bahawa manusialah yang mempunyai kelebihan dan kemuliaan berbanding daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini jelas dalam Al-Quran, buktinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Kita yang buat bagi kita tak baik. Silap siapa? Silap kita lah manusia. Tuhan dah cipta kita dengan sebaik-baik kejadian. Lantaran itu kita dibekali dengan akal. Ini huraian bagi Qul a'udzu birabbin nas. Lantaran itu kita dibekali dengan akal. Sampai kerana akal inilah manusia itu menjadi hebat. Sampai kerana akal inilah malaikat yang kerjanya mensucikan Tuhan, yang iblis Azazil ketika itu kerjanya guru kepada malaikat, pun disuruh sujud kerana akal. Sampai kerana akal dan ilmu pengetahuanlah manusia itu diutuskan ke muka bumi untuk menjadi pengurus, pemimpin kepada bumi. Sebab kerana akal dan ilmu pengetahuan. Sebab manusia, dia boleh jadi hebat sampai ke martabat malaikat kerana akal dia dan ilmu. Dan manusia juga, dia boleh jatuh ke martabat hina, lagi hina daripada binatang. Wish, pelik ustaz ni, statement macam-macam ni. Dalil, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang beriman menggunakan akal. Wa utul ilma darajat, dan mengangkat martabat orang ada ilmu pengetahuan pada darjat-darjat tertentu sehingga ke darjat yang tinggi martabat malaikat. Dan kerana akal juga,
manusia akan dijatuhkan dengan serendah-rendah martabat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami penuhkan isi neraka jahanam itu kebanyakannya daripada jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini manusia. Bila diberi hati tidak mahu memikir, tidak mahu takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bila diberi telinga tidak mahu mendengar seruan Tuhan, tidak mahu mendengar seruan Rasul, tidak mau mendengar amanah Rasul. Walahum a'yunun walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata tidak mahu melihat kejadian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti mana binatang. Bal hum adallu. Bahkan lagi teruk daripada binatang. Bukankah menunjukkan martabat itu sudah jatuh? Binatang lagi teruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, tidak menggunakan akal dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya manusia. Sampai begitu sekali. Jadi hebat mana pun akal, hebat mana pun kejadian manusia, pemikiran manusia, ilmu manusia, dia perlu dipimpin oleh pedoman Al-Quran. Itu ceritanya. Dia perlu dipimpin oleh Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pemimpin manusia. Sebab apa? Bila utusnya manusia di atas muka bumi, Tuhan tak biarkan begitu sahaja. Tuhan tak biarkan begitu sahaja. Diputuskan kitab. Setiap kaum, setiap agama diputuskan kitab masing-masing. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Tuhan, saya selalu cakap kepada selaku pencipta yang teramat memerhatikan ciptaannya, dia tidak biarkan manusia itu hidup sendiri di atas muka bumi. Dia bekalkan kitab pedoman, yakni Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan alam-alam ghaib wajib percaya alam ghaib, syurga neraka, azab kubur, hari kiamat. Ini tanda-tanda orang yang beriman alam ghaib, ataupun dalam bahasa lain dia bagi alam metafisik, mistik, alam ghaib. Tidak percaya. Itu huraian bagi kul a'udzu birabbin nas. Hebat mana pun manusia, Tuhan bagi malikin nas, raja bagi sekalian manusia. Sebab itu kita jangan rasa sombong. Jangan rasa sombong. Malikin nas. Tuhan mengajar bagi manusia. Engkau dikurniakan akal, engkau boleh jadi hebat. Engkau dikurniakan ilmu pengetahuan, engkau boleh jadi hebat. Malikin nas, raja bagi sekalian manusia. Sebab apa Tuhan kata raja bagi sekalian manusia? Sebab di antara manusia ada yang menjadi raja. Ada yang menjadi raja di kalangan manusia. Nampak? Daripada awal lagi malikin nas, raja bagi sekalian manusia. Dah tahu siap dah buat ni letakkan bumi dia akan jadi orang hebat. Raja bagi manusia, dan manusia menyembah manusia pun ada. Manusia akan menjadi raja, dan manusia akan tertumpu kepada manusia, dan manusia akan menyembah manusia. Jelas dibuktikan dalam kitab lalu sejarah Islam. Sebagai contoh Namrud, Fir'aun, mulanya raja, akhirnya mengaku Tuhan, orang sembah dia pula. Malikin nas, aku raja bagi manusia. Contohnya Namrud yang saya sebut tadi. Namrud, kita
kita ambil sikit lah. Kita pasal dulu, kita ambil tahu bila. Okay. Namrud, kita nak cerita ni yang kata manusia jadi raja ni. Kalau pernah dengar pun dengarlah. Dalam kitab Injil panjang lebar diceritakan, dalam kitab Yahudi panjang lebar diceritakan tentang Namrud. Dalam Zabur panjang lebar diceritakan tentang Namrud. Kita ambil tahu sejauh mana kebenaran dia. Sejarah Islam. Namrud, dalam bahasa Arab dipanggil Namrud, dalam bahasa Inggeris dipanggil Nimrod, dalam bahasa Ibrani Namrud bin Kan'an bin Kush, bukan Kush Botahe, bin Kush bin Ham bin Nuh, daripada anak cucu Nabi Nuh. Kita ringkaskan cerita tentang Namrud ni. Namrud ni pada asalnya kita ambil dari Kan'an, telah berzina dengan satu perempuan yang bernama Miramis. Sampai ke hari ini nama Miramis memang hidup mekar di kalangan bangsa Yahudi. Sebab mereka ni orang ada jasa di atas muka bumi. Orang ada jasa bukan pada agama, pada muka bumi. Jadi Namrud, Kan'an berzina dengan Miramis. Miramis bunting, berkahwin dengan Kan'an, dilahirkan Namrud. Kan'an mati sebelum Namrud lahir. Jadi Miramis mendakwa Namrud anak Tuhan. Miramis satu perempuan memang cantik. Ini cerita tamadun awal manusia Mesopotamia, Babylon, di Iraq. Jadi Miramis itu perempuan yang cantik, melahirkan anak dinamakan Namrud. Namrud pula memang daripada kecil budaknya memang cantik, memang segak budak dia. Dan dia terkenal di dalam kalangan masyarakat, dia memang budak yang kehadapan. Dia terkenal dengan kecerdikan, memang pandai, budak bijak. Dan dia pula dikurniakan ilmu-ilmu tertentu yang pada ketika itu masyarakat dia tak miliki ilmu macam dia ada. Antaranya horoskop. Ilmu horoskop, kita panggil horoskop. Sebab kita tahu horoskop ni macam tilik nasib lah, tilik nasib. Ilmu horoskop. Matematik dia memang hebat. Architecture dia memang hebat. Sebab dia antara manusia pertama yang membina Menara Babel. Menara Babel, menara yang mencakar langit. Dia manusia pertama yang membina Menara Babel atau Menara Kush yang hari ini Menara Cakar Langit. Sebenarnya pada zaman Namrud lagi membina Menara Babel. Tujuan pembinaan itu untuk bermegah-megah dengan Tuhan. Namrud yang hebatnya dia dikurniakan ilmu horoskop. Bila ilmu horoskop dia tilik nasib manusia. Bila tilik nasib manusia, nasib manusia semua dia tahu. Apa problem lagi Tuhan? Dan mendakwa dirinya etis Tuhan. Orang bertuhankan Namrud. Ini ceritanya manusia boleh jadi raja, manusia boleh jadi Tuhan. Sebab itu Tuhan kuatkan dengan Malikin Nas, Ilahin Nas. Itu sejarah Namrud. Sampaikan dia cabar Tuhan. Datangkan tenteramu Tuhan. Aku nak berperang dengan malaikat, aku nak berperang dengan tentera Tuhan. Dihantarkan seekor nyamuk sahaja, mati Namrud. Namrud hidup di zaman Nabi Ibrahim. Sejak muncul Nabi Ibrahim, itulah kemarahan Namrud sampai melampau-lampau. Jadi hari ini kalau pergi ke Iraq tu, memang kita nampak tinggalan Menara Babel tu, Menara Mencakar Langit. Okay. Cerita pasal Namrud cerita ni aku bangun. Cerita je malam ni dulu ya. Tak apa ke? Kau bangun ni berlaku. Tengok duk minum lah air kerja dalam bulan lepas kot. Kita pun kaki minum juga sebenarnya di kedai. Masa rehat, bos ajak pergi minum. Minumlah. Bila kita minum sembang-sembang, datanglah seorang Pak Landu, mana tahu. Kita pergi Pak Landu pula senang. Bawa cincin letak di meja depan kalau minum. Jadi buka cincin dia tu. Dia ingat kita ni kita gila pakai cincin tak banyak-banyak tu kot. Kita ni bukan cincin macam tu. Bukan kata
nak menyalahkan orang pencicir, Nabi Musa jangan duk terasa apa Ustaz dia kata macam ni. Jadi dia buka di situ cincin, saya pun tengok, oh cincin. Tengoklah cincin, tengok tak pegang pun. Dia ambil, minta ampun, minta maaf, dia kata. Minta ampun, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Zak sahut dalam tangan. Sahut tengok, dia pegang tangan kita, dia pulai pun tangan kita. Minta ampun, minta maaf, abang saya bercakap. Agak boros orangnya. Agak boros. Apa minum pun orang bayar. Agak boros orangnya. Kalau kahwin banyak isteri, apa cerita ni? Duk pandai-pandai ni. Lepas tu saya pun, oh ya tak? Cabut cincin tu, buh di tangan dia pula. Hantar apa nasib hang lepas ni? Tak tahu api. Jangan duduk di sini. Masalah ni. Apa ni? Kita pun bukan jadi letak orang macam tu. Maksudkan orang depan tu besar sikit. Barilah kan. Jadi apa ni? Ini masalah ni sebenarnya akidah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Judi, ala, tilai, nasib, amalan syaitan, dilaknat, dalil putus dalam Al-Quran. Jangan kita duduk di bodoh macam tu. Ada lagi katanya duduk di bodoh macam tu. Rosak orang nak bodoh tu orang sudah lah. Jangan sampai bodoh orang macam tu kedai. Kan? Kalau kita tak buat macam tu, jumpa siapa pun dia buat macam tu lah. Jumpa pengaduk juga. Oh betul ya, saya memang macam ni pun. Ini masalah horoskop ni. Memang Tuhan larang benda ni. Berlaku dalam masyarakat kita. Tok bomo banyak. Tengok-tengok orang macam tu. Sebab tu kita marah Tok bomo ni. Dia tengok orang lah. Tok bomo elok tak apa lah. Itu cerita dia. Ilmu horoskop. Nak pembohong pun bagi orang percaya lah. Jangan sampai orang tak percaya. Macam kita kata lah kan. Kita nak pujuk kawan ajak pergi kampung kita. Orang ni main pujuk kita. Pujuk pergi kampung aku. Ada perempuan, ikan banyak betul kampung aku. Kalau cedok ayat dalam sungai tu dapat ikan dah. Kita pun syok pun. Kita pun syok lah. Main seorang lagi pula. Jom pergi kampung pun lagi syok. Nak cedok ikan tu kena kuih ni. Nak cedok ayat kena kuih ikan tu. Baru dapat ayat. Lepas tu yang bohong kita. Nak cedok ayat tu kena kuih ikan tu baru dapat ayat. Nak bohong pun agak-agak sampai melampau-lampau sangat kan. Jet kereta dekat ruang tayar sudah lah terbalik kereta-kereta pasal apa. Dia kena tidak reti lagu tu dalam masyarakat tak boleh. Kenapa dia reti semua. Dia kena bersembang bohong ikut dan pandang lebih tu. Jadi ceritanya Tuhan kata manusia ada yang jadi raja dan mengaku diri Tuhan. Ilahin nas. Tuhan dari sekalian manusia. Tuhan kuatkan lagi. Ilahin nas. Tuhan dari sekalian manusia. Walaupun kamu hebat, aku Tuhan daripada sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas. Dan kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Malam ni ngajak jadi meleleh. Tak berapa nak garang dia. Badan namoni ni. Jadi tak apa nak garang dia. Jadi min syarril waswasil khannas. Dan kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Ini yang dikatakan waswas ni. Penyakit manusia juga ni pun. Benda ni penyakit ni sejak ada kejadian ni memang dah ada. Lepas tu main pula ni ditambahkan pula dia tak ada pengetahuan melampau-lampau lah waswas. Was-was. Dalam psikologi dipanggil obsessive compulsive disorder. Satu penyakit yang ada dalam jiwa manusia ni. Dia jadi bila selalunya dalam berkaitan ibadah lah. Ambil semayang sampai basah baju-baju. Mandikan dia tu budak tu. Duk apa sampai basah baju. Sebab tu kena reti. Was-was. Syaitan yang bernama was-was tu dia bersembunyi dalam jiwa manusia. Bila kita lupakan Allah,
Bila kita lupakan Allah, zikrullah, dia akan bermaharajalela. Dia akan kacau kita. Ambil semayang nak takbir dah ni, aku bergentuk ke apa? Bergentuk ke apa? Orang dah takbir dah, dia tu masih bergentuk lagi tak habis. Penyakit ni boleh buang. Nak buang dia dengan ilmu. Ada pengetahuan, ditambahkan pula dengan zikrullah, insya-Allah akan hilang. Penyakit ni memang masalah. Memang masalah. Sebab ingat zaman saya belajar dulu ada satu orang ni, satu Pak Long ni, dia memang sampai orang panggil dia was-was. Bukan ustaz pun. Kalau ustaz dia dulu lama dia dalam bola tu. Bukan ustaz pun. Orang panggil dia nama Sobri. Tak apalah orang tak kenal pun jadi nama. Nama dia Sobri. Kita panggil Sobri was-was. Kita ambil semayang ni sekejap sah, naik semayang dah habis, keluar tengok dia duduk semayang lagi. Duk basuh muka dia tak habis-habis lagi. Kan? Duk basuh muka tak habis-habis. Nak kata tak mengaji pun, duk mengaji. Tapi dia tak, macam mana penyakit? Penawar dia kita tahu. Duk basuh macam-macam ni. Sampai menggigil. Kalau kita layan penyakit macam ni memang jadi tabiat. Membazir lah. Dengan mubazirin bukan ikhwan syaitan. Membazir itu amalan syaitan. Walaupun dalam benda yang baik, guna air berlebihan. Sampai pasal macam kita pakai amal-amal yang kita lambung je Sobri ni lagu lah. Zaman muda, okay, boleh dapat macam tu. Lambung dia lagu lah, hilang was-was. Dia cerita dia tu was-was. Jin yang berselindung di dalam jiwa manusia. Kita lupakan Tuhan, dia memang keluar. Ni sebutan ni. Bukan. Kita lupakan Tuhan, dia memang bermaharajalela. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis. Dalam hadis ada disebutkan, inna syaitana wada'a khutumahu ala qalbi bani Adam, fa idza dzakarallahu khannas, wa idza nasiyallahu iltaqama qalbahu fawaswasa. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya ke dalam hati anak Adam. Apabila anak Adam itu mengingati Allah, syaitan pun bersembunyi. Dan apabila melupakan Allah, diragunya hati anak Adam itu, lalu digodanya. Ini, bila kita lupakan Allah, dia akan ingat dekat kita syaitan ni. Memang kerja dia memang kerja macam tu. Perjanjian sejak dulu lagi. Dendam yang tak ada kesudahan. Sebab tu disunatkan bila kita nak sembahyang, sebelum takbir tu qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta berlindung. Nabi sendiri pun minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada makhluk yang nama syaitan ni. Kita hebat, datang takbir Allah. Tak ada masalah. Khusyuk 100%. Tu kita, kan? Jadi nak kena ambil tahu benda-benda macam tu. Zikir. Janganlah tu zikir sampai melampau-lampau lagi perempuan tahaluk Allah itu memang mengarut. Cakap tegak memang mengarut. Agama pun tak suruh macam tu. Sampai begitu-begitu kat majlis zikir. Tak mau sebutlah zikirnya macam mana, kan? Puji Nabi sampai melampau-lampau. Padahal tu dia tengok balik bukannya zikir pun. Dia tengokkan balik nasyid jahiliah sebenarnya. Pokat mai pokat minum habis, bukan mulut dia jilat habis macam mana, apa cerita ni? Memang benda ni ada, tak ada kita tak cakap. Zikir tu asal anda hebat, asal dah lepas taklif syarak. Zikir bukan penghilang kejahilan, penenang jiwa. Kalau engkau duduklah kejahilan, macam mana nak dapat ketenangan? Ya makcik-makcik di belakang tu hangguk-hangguk. Apa cerita ni? Ini di Malaysia berlaku. Ini yang melampau-lampau kadang-kadang tu. Kan kita nak kata zikir tidak baik. Bendanya memang sampai tahap macam tu, kan? Mainlah mengaji. Kalau tak erti mengaji. Hidup di dunia ni dua aja, tak erti mengaji. Senang cerita kalau kasar bodoh mengaji, pandai mengajar. Kasar ini, tapi memang macam tu. Jadi balik kepada was-was tadi lah. Ini penyakit-penyakit ni dia datang lah. Penyakit ni dengan was-was. Dalam akhir dia lagi 2 ayat lagi.
Lepas dengar Haji Mat pun tadi duduk sila elok aja, lepas tu kaki bulan naik lah. Tak apa Haji, mengaji cara orang kampung macam ni, dia kena bebas, santai. Okey. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Yang membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Ini syaitan ni, hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Oh, ada juga manusia jadi setan. Bukan saya kata, ini Al-Quran, minal jinnati wan nas. Apa ustaz ni buat mengarut hari ni? Jin daripada manusia. Memang manusia jadi setan. Nak menafikan apa? Minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Ada keterangan dia. Adapun, dengar ya, adapun syaitan daripada bangsa jin, ia akan bersembunyi jika seseorang membaca isti'azah, yakni meminta perlindungan Allah. Sedangkan syaitan daripada bangsa manusia, dia akan sentiasa memperlihatkan perbuatan keji dan mungkar itu dengan berbagai perhiasan yang cantik-cantik hingga dipandang indah, dan dia tidak akan undur sedikit pun. Kalau syaitan di kalangan jin, kita boleh kata ada pengubat dia. Cara nak bagi dia lemah dengan berzikir, mengingati Allah, insya-Allah dia akan jadi lemah. Dia berselindung. Disebutkan dalam hadis, bila kita mengingati Allah, dia akan berselindung. Lupakan Allah, dia akan bermaharajalela. Itu syaitan daripada bangsa jin. Syaitan daripada bangsa manusia, engkau baca Yasin pun dia kata memekak je. Ini syaitan. Dia buat benda kecil lagi melampau. Oktoberfest. Tak. Benda-benda ni biasalah. Wangi-wangi setan ni. Jadi macam tu. Ini yang kita takut. Setakat nak minum lah. Dia buat pesta pasal apa? Dah tahu dah benda tu haram. Tak hormat langsung dengan orang Islam. Kalau cakap benda tu, isu ni dah lapuk lah Ustaz. Mana ada lapuk? Al-Quran sebut sampai kiamat. Macam-macam lah kan. Buat benda keji lagi, bertambah seronok keji. Sampai kita tengok pun jadi Allah. Hai. Satu lagi. Surah pun dah habis. Minta maaf lah. Kadang-kadang kita mengajar benda-benda macam ni nak kena sebut. Kalau tak sebut, pasal tak lepas tanggungjawab nak kena sebut. Kalau sebut macam tu lah, impak dia biasalah. Baru-baru ni tengok filem apa ke nama Nasib Tangas. Aduh, filem apa ni Nasib Tangas? Difilmkan benda-benda macam tu. Sebenarnya masyarakat kita Melayu pun dah lupa dah benda tu. Kau hidupkan balik dalam masyarakat. Buat apa nak bagi orang tahu benda-benda macam tu, dan meninggalkan kesan baik atau tak baik. Kalau hati orang jahat, dia belajar daripada situ. Ini manusia. Kau datang macam mana, benda tak baik, kau tak ikut. Ini penyakit. Sebenarnya agama tak pandang benda-benda selekeh macam ni. Benda-benda selekeh macam ni agama pun tak pandang sebenarnya. Tak payah ada kita duduk waktu mewajib kita yang buka-buka yang merosakkan masyarakat. Jadi itu cerita dia. Dan penutupnya, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang ikhlas dalam beramal, dan hindarkanlah kami daripada bahaya syaitan manusia dan bangsa jin yang kerja yang menggoda hati manusia, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka, dan janganlah kami diberi malu di hadapan khalayak ramai pada hari mereka sekalian diberi pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Itu kita perlu minta kepada Tuhan. Sebab apa? Kita manusia ada balasan masing-masing. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia itu diletakkan di lehernya, amalan yang diletakkan di lehernya, dan pada hari kiamat nanti kita akan bacakan kitab amalan kita. Iqra
Bacakan kitab amalan kita. Kita bakakafa binafsikal yawma alaika hasiba. Tuhan suruh bacakan, dibukakan seluas-luasnya. Inilah selama hidup kamu yang kamu lakukan dan kamu bacakan, dan cukuplah sebagai penghitung kamu pada hari ini. Banyak hak tak baik daripada yang baik dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Macam mana kita akan baca kitab suratan kita nanti? Ini sama-sama lah kita jadikan pengajaran masing-masing. Ujian, dugaan, cabaran hidup, tak kira siapa. Lagi ham sembang sedap, lagi tu ujian. Sebab tu orang di atas, orang di bawah tak ada beza pun sebenarnya. Orang cakap di depan dengan di sana tak ada beza pun sebenarnya. Tuhan lagi kau cakap sedap, lagi besar dia dah hantar general datang. Jadi makna kata hidup ni nak kena banyak berhati-hati dan beringat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insyaAllah nanti bulan depan pula kita sambung surah Al-Falaq, yang mana tersebut dalam Bahrul Mahir. Sebab surah ini diturunkan ada kaitannya dengan kisah Labid bin Asam, seorang Yahudi dari suku Bani Zaid yang telah menyihir Nabi dengan menggunakan sikat untuk menyikat rambut Nabi dan kulit mayang kurma jantan dan benang-benang yang disimpul sebanyak 11 simpulan. Setiap simpulan yang telah dicucuk dengan jarum. InsyaAllah akan ceritakan dalam surah Al-Falaq pada bulan hadapan. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf kalau bahasa penyampaian itu agak tersentuh macam menikah, minta maaf.